Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar, pelajar? Cuba lihat di slide yang pertama. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah keseimbangan pasaran. Keseimbangan pasaran adalah satu keadaan apabila kuantiti yang diminta bersamaan dengan kuantiti yang ditawarkan pada satu tingkat harga dan pada suatu tempoh masa yang tertentu. Melalui rajah di hadapan, kita nampak pada titik keseimbangan ini, harga keseimbangan adalah 30, kuantiti keseimbangan adalah 12. Apabila QD sama dengan QS. Keseimbangan pasaran juga boleh dilihat berdasarkan kepada rumus. Keseimbangan pasaran tercapai apabila keluk diminta sama dengan kuantiti ditawarkan pada satu tingkat harga, iaitu QD sama dengan QS. Persamaan permintaan dan penawaran boleh ditulis seperti berikut. Persamaan permintaan QD sama dengan A tolak BP. Persamaan penawaran QS sama dengan A tambah BP. Ini adalah contoh pengiraan penyelesaian. Syarat keseimbangan pasaran QD sama dengan QS, maka apabila kita masukkan harga adalah RM2, jadi kita dapat ke dalam fungsi QD, jadi kita dapat QD sama dengan 10. Oleh itu, mengikut berdasarkan rumus, jadi harga keseimbangan ialah RM2 dengan kuantiti keseimbangan ialah sebanyak 10 unit. Perubahan keseimbangan pasaran terbahagi kepada 3 keadaan. A. Perubahan dalam permintaan sahaja. B. Perubahan dalam penawaran sahaja. C. Perubahan dalam permintaan dan penawaran secara serentak. Perubahan dalam permintaan sahaja. Cuba kamu lihat, para pelajar. Keluk permintaan boleh bergerak ke kanan. Oleh itu, apabila S kosong bersilang dengan D1, kita tengok titik keseimbangan akan bergerak ke E1. Atau perubahan dalam permintaan apabila permintaan berkurangan. Titik keseimbangan daripada E0 bergerak ke E2. Lihat kesan kepada harga dan juga kuantiti. Para pelajar, kita lihat perubahan dalam permintaan sahaja, iaitu permintaan yang telah bertambah. Ini adalah rajah asal pada keluk S0 bersilang dengan keluk E0 di titik keseimbangan E0, harga keseimbangan asal P0 dan kuantiti keseimbangan asal adalah pada Q0. Apabila permintaan saja yang bertambah, keluk D akan bergerak ke kanan. Oleh itu, keluk S0 bersilang dengan D1, keluk permintaan yang baru, titik keseimbangan juga telah pun berubah daripada E0 kepada E1 dan kesannya harga naik daripada 0P0 ke 0P1, manakala kuantiti meningkat dari 0Q0 ke 0Q1. Kesimpulannya, berlaku pertambahan permintaan manakala penawaran tetap akan menyebabkan harga dan kuantiti keseimbangan meningkat. Para pelajar sekalian, cuba kita lihat apakah yang berlaku kepada keluk keseimbangan pasaran apabila permintaan sahaja yang berkurangan. Di hadapan kamu adalah titik keseimbangan asal
daripada E0 apabila keluk S0 bersilang dengan keluk D0. Kuantiti keseimbangan pasaran yang asal adalah pada Q0 dan harga yang asal adalah pada P0. Apabila permintaan berkurangan, keluk permintaan akan beralih ke kiri dari D0 ke D2. Titik keseimbangan juga akan beralih ke kiri iaitu P1. Kesannya, harga turun daripada 0 ke 0 P1 manakala kuantiti berkurangan daripada 0 Q0 ke 0 Q1. Kesimpulannya, pengurangan permintaan manakala penawaran tetap akan menyebabkan harga dan kuantiti keseimbangan juga akan. Seterusnya, B. Perubahan dalam penawaran sahaja. Perubahan dalam penawaran akan menyebabkan keluk S sahaja yang akan bergerak. Lihat ya, rajah di hadapan. Keluk penawaran boleh bergerak ke kanan S0 ke S2 atau keluk penawaran boleh berubah ke kiri daripada S0 ke S1. Cuba lihat pada harga asal P0 apa yang berlaku jika keluk bergerak ke kanan, dan pada harga asal P0 apa yang berlaku kepada harga apabila keluk S bergerak ke kiri. Jika sekiranya penawaran sahaja yang bertambah, permintaan adalah tetap. Rajah di hadapan menunjukkan keadaan keseimbangan pasaran yang asal. Apabila penawaran sahaja yang bertambah, keluk S akan bergerak ke kanan daripada S0 kepada S1. Titik keseimbangan juga akan beralih daripada P0 kepada P1. Kesannya harga jatuh dari 0 P0 ke 0 P1 manakala kuantiti meningkat dari 0 Q0 ke 0 Q1. Kesimpulannya, pertambahan penawaran manakala permintaan tetap akan menyebabkan harga keseimbangan jatuh dan kuantiti keseimbangan meningkat. Melalui rajai depan, saya akan menguraikan apakah yang akan berlaku jika sekiranya penawaran sahaja yang berkurangan. Ini adalah keseimbangan yang asal, harga yang asal, kuantiti asal pada titik keseimbangan yang asal. Apabila penawaran sahaja yang berkurangan, keluk akan beralih ke kiri daripada S0 ke S1. Penawaran berkurangan, titik keseimbangan juga beralih daripada titik E0 kepada E1. Kesannya, harga naik dari 0 P0 ke 0 P1 manakala kuantiti berkurangan dari 0 Q0 ke 0 P1. Daripada sini jelas kesimpulan yang boleh kita beritahu adalah pengurangan penawaran manakala permintaan tetap akan menyebabkan harga keseimbangan naik dan kuantiti keseimbangan meningkat. Slide di hadapan pula memberitahu ada 5 situasi perubahan dalam permintaan dan juga berlaku perubahan dalam penawaran. Yang pertama, kenaikan dalam permintaan adalah sama kadar dengan kenaikan dalam penawaran. Yang kedua, kenaikan permintaan melebihi kenaikan dalam penawaran. Yang ketiga, kenaikan dalam penawaran melebihi kenaikan dalam permintaan. Yang keempat, pengurangan permintaan melebihi pengurangan penawaran. Dan yang kelima, pengurangan penawaran melebihi pengurangan permintaan. Slide depan menunjukkan rajah kenaikan permintaan dan penawaran pada kadar yang sama. Lihat pada rajah,
dan juga kesan kepada harga. Apa yang kamu nampak adalah pertambahan permintaan dan penawaran pada kadar yang sama akan menyebabkan keluk keseimbangan meningkat, tetapi harga keseimbangan tidak berubah. Para pelajar, slide di depan menunjukkan rajah kenaikan permintaan melebihi kenaikan dalam penawaran. Cuba cari di manakah titik keseimbangannya asal. Ya, ianya berlaku pada E0 apabila keluk S0 bersilang dengan keluk kuantiti permintaan yang asal D0. Harga keseimbangan asal D0 dan kuantiti keseimbangan asal adalah pada Q0. Apabila permintaan meningkat melebihi kenaikan dalam penawaran, cuba kamu tengok. Jarak D0 ke D1 lebih luas berbanding dengan kenaikan dalam penawaran S0 ke S1. Kedua-dua keluk memang akan bergerak ke kanan. Kesimpulannya, pertambahan permintaan melebihi penawaran akan menyebabkan harga keseimbangan naik dengan sedikit dan kuantiti keseimbangan meningkat dengan banyak. Seterusnya, rajah ini akan menunjukkan kepada kamu kenaikan dalam penawaran melebihi kenaikan dalam permintaan. Apakah kesan kepada harga dan kuantiti? Lihat, apabila keluk penawaran yang asal S0 bersilang dengan keluk permintaan yang asal D0, kita akan dapat titik keseimbangan asal pada D0, harga P0 dan kuantiti D0. Kenaikan dalam penawaran lebih besar, oleh itu keluk penawaran jaraknya lebih lebar dan pergerakan untuk keluk permintaan jaraknya kurang daripada jarak S0 ke S1. Di situ apa yang kesimpulan yang boleh kita ambil? Pertambahan penawaran melebihi permintaan akan menyebabkan harga keseimbangan jatuh daripada 0 ke 1 dengan sedikit, tetapi kuantiti keseimbangan akan bertambah dengan lebih banyak, iaitu daripada 0 ke 0.1. Yang keempat, pengurangan permintaan melebihi pengurangan penawaran. Cuba pelajar lihat, di manakah E0? E0 didapati apabila keluk S0 yang asal bersilang dengan keluk permintaan asal D0. Harga keseimbangan asal P0 dan kuantiti keseimbangan asal adalah pada Q0. Di sini telah pun ditunjukkan, iaitu berlaku pengurangan dalam permintaan lebih besar daripada pengurangan dalam penawaran. Keluk S0 bergerak ke kiri pada S1, tetapi jaraknya kurang daripada pergerakan keluk permintaan daripada D0 kepada D1. Kesimpulannya, pengurangan permintaan melebihi penawaran akan menyebabkan harga keseimbangan jatuh daripada 0P0 ke 0P1 dengan sedikit berbanding dengan kuantiti keseimbangan yang berkurangan dari 0P0 ke 0P1 dengan lebih banyak. Yang kelima dan yang terakhir, pengurangan penawaran melebihi pengurangan permintaan. E0 didapati apabila S0 bersilang dengan D0 pada tingkah harga P0 dan kuantiti keseimbangan asal Q0. Apabila pengurangan penawaran melebihi pengurangan permintaan, cuba lihat, S0 pergerakan ke kiri sebab pengurangan lebih kecil daripada pengurangan permintaan ke kiri yang lebih luas.
Oleh itu, kesimpulannya, pengurangan penawaran melebihi pengurangan permintaan akan menyebabkan harga keseimbangan naik sedikit saja, tetapi kuantiti keseimbangan berkurangan dengan lebih banyak. Dalam bab 2 juga, iaitu 2.4, para pelajar diperkenalkan dengan lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Lebihan pengguna ialah faedah yang diperolehi oleh pengguna apabila terdapat perbezaan antara harga yang sanggup dibayar dengan harga keseimbangan pasaran. Nanti kita akan lihat pada rajah. Lebihan pengeluar pula ialah faedah yang diperolehi oleh pengeluar apabila terdapat perbezaan antara harga keseimbangan pasaran dengan harga yang sanggup ditawarkan oleh pengeluar. Juga kita akan rujuk kepada rajah. Lebihan pengguna juga dapat ditunjukkan melalui rajah. Titik keseimbangan asal pada E apabila telur S bersilang dengan telur D. Harga keseimbangan adalah RM5, kuantiti keseimbangan adalah 100. Faedah yang diberi oleh pengguna adalah berbentuk segitiga kerana pada tingkat harga keseimbangan RM5, pengguna juga boleh atau sanggup membayar lebih daripada harga keseimbangan, sehinggalah pada harga pasaran RM10. Jadi itulah yang dimaksudkan sebagai faedah yang diperolehi oleh pengguna apabila terdapat perbezaan antara harga yang sanggup dibayar oleh pengguna dengan harga yang pengguna bayar di pasaran. Lebihan pengeluar berbentuk segitiga juga. Lebihan pengeluar adalah faedah yang diperolehi oleh pengeluar apabila terdapat perbezaan antara harga keseimbangan pasaran iaitu RM10 dengan harga yang sanggup ditawarkan oleh pengeluar iaitu pada tingkat harga RM5. Maksudnya, pengeluar masih lagi boleh menjual barang tersebut pada harga RM5 dan telah untung, tetapi harga keseimbangan pasaran lebih tinggi iaitu RM10. Kawasan lebihan pengeluar.